generasi ke satu generasi. Tetapi apa yang pasti, kan, ciri-ciri pergerakan tersebut hampir-hampir sama. Dia bergerak dengan cara rahsiaan yang cukup tinggi. Dia bergerak dengan menggunakan, kan, orang-orang watak-watak di luar, manakala dia duduk dekat belakang. Dia duduk dekat belakang. Siapa kepada orang yang sekarang? Kan, siapa yang tahu? Yang jadi Perdana Menteri sudah tentu bukan orang nombor satu. Kan, bukan orang nombor satu. Siapa yang mencaturkan semua ini? Kan, jadi sama tak macam gerakan Abdullah bin Sabah. Dia bermain di belakang tangsi. Kan, ataupun dia mainkan watak-watak tersebut macam pampet-pampet yang dimainkan oleh tali dan sebagainya. Kemudian dia menggunakan satu gerakan yang menggunakan tipu daya. Dia menggunakan tipu daya. Kita tengok Abdullah bin Sabah, dia dengan Saidina Osman sendiri, dia sampai ada peringkat dia, kan, sanggup, kan, tiru cok mohor, kan, khalifah pada masa itu. Tiru cok mohor khalifah pada masa itu. Maknanya satu gerakan yang menggunakan tipu daya yang begitu tinggi. Kemudian satu gerakan yang tidak ada, kan, ciri-ciri kemanusiaan langsung. Maknanya nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya tidak ada dalam masalah. Tidak ada dalam gerakan. Maknanya mati, kawan mati. Kalau sekiranya kedua dia perlu mati, bunuh. Ya, jadi dia adalah merupakan gerakan Abdullah bin Sabah. Kemudian dia adalah merupakan satu gerakan yang, kan, bergerak memang menjadi tulang belakang kemudian gerakan ini. Dia akan cari mana-mana tempat yang boleh buat duit, dan dia akan kuasai, kan, mana-mana tempat yang boleh generate, kan, duit, boleh, kan, hasilkan pendapatan dan sebagainya. Dia menguasai itu sebelum menguasai, kan, bidang-bidang politik. Kan, bahkan kadang-kadang kita tengok gerakan ini dia tak minat pun dengan, kan, kuasa dan sebagainya. Selagi mana dia boleh buat duit, kan, dia tak kisah berkuasa. Tapi kalau sekiranya kuasa di tangan orang yang menghalang dia buat duit, dia akan lepas kuasa. Okay. Kemudian gerakan ini dia bergerak dengan menggunakan pengkhianat daripada bangsa itu. Jadi Abdullah bin Sabah ini dia menggunakan pengkhianat daripada orang-orang Islam sendiri. Kan, orang-orang Islam. Jadi saudara saya sekalian, kalau sekiranya kita melihat gerakan Sahabaiyah yang kita kaji dan sebagainya, sebenarnya sekarang ni banyak kitab-kitab yang menulis tentang gerakan Sahabaiyah yang mendetailkan peristiwa yang berlaku di sepanjang, kan, yang dilakukan oleh gerakan-gerakan tersebut. Kalau sekiranya kita melihat kitab-kitab lama, kan, yang mendetailkan peristiwa yang dilakukan oleh Sahabaiyah ni cuma kitab At-Tabari sahaja. Manakala yang lain dia cuma menceritakan sedikit-sedikit. Kan, tapi kitab yang banyak menceritakan tentang gerakan Sahabaiyah ni adalah, kan, kitab yang ditulis oleh At-Tarikh yang ditulis oleh Imam Tabari. Kan. Jadi kalau sini kita melihat, kita akan amati bahawa dia adalah merupakan satu gerakan yang cukup licik. Okay? Dan insyaAllah kita akan tengok nanti dalam kisah Saidina Osman, kemudian begitu juga dalam kisah Saidina Ali. Kan, mereka juga memainkan peranan mereka dalam perang Yaman, dan mereka juga memainkan peranan mereka dalam perang Siffin. Kan, sampailah bila masuk zaman, kan, Muawiyah, kan, gerakan ini berjaya dimatikan. Jadi insyaAllah kita akan tengok. Jadi insyaAllah pada bulan depan kita akan melihat satu yang berlaku di zaman Saidina Osman, iaitu tentang perubahan masyarakat, struktur masyarakat yang berlaku di zaman Saidina Osman, kemudian gaya hidup yang sudah berubah di zaman Saidina Osman yang berbeza dengan zaman-zaman sebelumnya. Dan kita juga boleh melihat di situ, kan, bagaimana, kan, cara seorang Amirul Mukminin, dan bagaimana cara seorang pemimpin Islam berhadapan dengan perubahan-perubahan struktur dan sebagainya. Kita sebagai satu masyarakat pun sebenarnya kita akan berubah dari satu suasana ke satu suasana. Kan, dulu kita miskin, kan, kemudian kita kaya. Kan, dulu semua orang naik motor, kan, akhirnya semua orang naik motor. Contoh. Kan, ini adalah merupakan perubahan-perubahan dalam masyarakat, cara fikir dan sebagainya. Kan, dulu orang, kan, umur 12 tahun, 13 tahun sudah pandai cari duit sendiri. Sekarang orang umur 18 tahun tak boleh cari duit sendiri. Jadi semua adalah merupakan perubahan. Seorang pemimpin yang bijak, kan, dia mampu untuk berinteraksi dengan perubahan-perubahan tersebut. Jadi kita melihat salah satu cabaran yang berlaku di zaman Saidina Osman adalah perubahan-perubahan yang begitu drastik. Dari segi cara hidup dia, dari segi kekayaan dia, dari segi segala-galanya. Jika dibandingkan dengan zaman Mekah itu memang terlalu jauh. Hatta jika dibandingkan dengan di akhir hayat Rasulullah SAW sendiri pun sebenarnya jarak, kan, perbezaan, kan, keadaan masyarakat di zaman Saidina Osman dengan hujung hayat Rasulullah SAW pun sebenarnya terlalu jauh. Jadi insyaAllah kita akan tengok yang itu pada pengajian yang seperti ini. Jadi insyaAllah yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk datang daripada Tuhan yang sendiri. Aku boleh ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.